Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas yang bertajuk Wawajibatul Hajji Ghairul Arkani Thalathatu Asya'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ahaduha wal miqatul makani lil hajji fi haqqil muqimi bi Makkah nafsu Makkah makiyan kana aw afakiyan. Wa amma ghairul muqimi fi Makkah fa miqatul mutawajjihi minal madinati syarifati Zulhulaifah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan miqat makani? Miqat makani dalam haji bagi orang yang menetap ataupun orang yang bermukim di Mekah. Sama ada dia ni sebagai penduduk asal Mekah ataupun di pendatang, mana orang luar datang ke bumi Mekah dan menetap di situ. Maka miqatnya ialah di lingkungan Mekah itu sendiri. Bagi orang yang tidak bermukim di Mekah, maka jika orang itu datang dari arah Madinah, al-mutawajjihi minal Madinah, dia datang dari arah Madinah, asy-syarifati Zulhulaifah, maka miqatnya ialah di Zulhulaifah. Wal mutawajjihi minasy-Syami wa Misran. Wal Maghribi al-Juhfah. Jika datang dari arah Syam, Mesir dan Maghribi, maka miqatnya ialah di Juhfah. Wal mutawajjihu min tihamatil Yaman Yalamlam. Jika datang dari arah Tihamatil Yaman, maka miqatnya ialah di Yalamlam. Wal mutawajjihu min Najdil Hijazi wa Najdil Yamani Qarnun. Dan jika menghadap dari jurusan tanah Najdil Hijaz dan Najdil Yaman, maka miqatnya ialah di Bukit Qarnun. Wal mutawajjihu minal masyriqi zatu irkin. Dan jika menghadap dari jurusan tanah masyriq, maka miqatnya dari zatu irkin. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, wasani min wajibatil haji. Itu kewajipan dari haji. Yang kedua iaitu ramyul jimaris salasi. Ramyul jimaris salasi. Ma makna ramyul jimaris salasi? Iaitu melempar jumrah yang tiga yang dimulakan. Ya beda'u bil kubra. Yang dimulakan. Ya beda'u ni yang dimulakan bil kubra. Yang dimulakan pada jumratul ula, kubra. Summa, kemudian al-wusta. Summa jamratil aqabah. Kemudian jumrah wusta dan lalunya jumrah aqabah. Yang ada tiga. Yang pertama dimulakan dengan jumrah ula. Kemudian jumrah wusta dan jumrah aqabah. Okay. Wa yarmi kulla jamratin bi sab'in hasayat. Wahidatan ba'da wahidah. Falau wama hasataini duf'atan wahidatan husibas wahidah. Dalam melempar jamrah masing-masing, jamrah tersebut hendaklah menggunakan 7 biji batu kerikil. Maknanya 7 biji batu kerikil kena lempar di setiap jamrah. Ada 3 tempat jamrah dan menggunakan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Duf'atan wahidatan husibas wahidah. Dilemparkan satu persatu.
walau wama hasatan wahidatan sab'a marratin kafa. Jika melempar jumrah dengan 2 buah batu kerikil ataupun 2 biji batu kerikil sekaligus dalam satu lemparan. Maknanya dalam satu lemparan hantar 2 biji, lempar 2 biji sekaligus. Maka dikira satu sahaja kali lemparan. Dikira satu kali lemparan. Dan seandainya melemparkan dengan satu batu kerikil untuk 7 kali lemparan, maka ia dikatakan sah. Wa iftaratu kaunul marmi bihi hajaran fala yakhfi ghairuhu kalu'lu'in wa hisrin. Okey. Dan disyaratkan benda yang dibuat untuk melempar itu berupa batu. Wa iftaratu kaunul marmiyyin bihi hajaran. Mana disyaratkan benda yang nak dibaling tu, yang nak dilempar tu mestilah batu. Hajaran. Mestilah berupa batu. Fala yakhfi. Dan tidak boleh selainnya seperti kalu'lu'in. Tidak boleh seperti intan. Tak boleh. Ataupun permata ataupun batu kapur. Tidak dibenarkan. Mestilah menggunakan batu kerikil. Yang ketiga, wasalisu al-halqu awi takhsir. Al-halqu awi takhsir. Ma makna al-halqu awi takhsir? Al-halqu awi takhsir bermaksud mencukur rambut ataupun menggunting rambut. Mencukur ataupun menggunting rambut. Okey. Kemudian wal afdala lirrajuli al-halqa walil mar'ati at-takhsir. Adapun yang lebih utama bagi lelaki itu ialah mencukur. Afdal lirrijali al-halqa. Dan bagi lelaki yang utama, yang lebih afdal adalah mencukur. Bagaimana pula dengan orang perempuan? Walil mar'ati. Dan untuk orang perempuan adalah menggunting sahaja. At-takhsir. Walil mar'ati at-takhsir. Bagi orang perempuan adalah menggunting sahaja. Wa aqallu halqi izalatu salasi sya'aratin minar ra'si halqan au takhsiran au natfan au ihraqan au qassan. Okey. Dalam mencukur rambut, paling tidak ataupun paling kurang mestilah sekurang-kurangnya 3 helai rambut kepala dengan mencukur ataupun menggunting. Sekurang-kurangnya 3 helai. Sama ada mencukur ataupun menggunting ataupun mencabut, ataupun membakar atau juga dengan memotongnya. Okay, jadi mestilah sekurang-kurangnya 3. Itu paling sedikit. Wa man la sya'ra. Dan barang siapa tidak mempunyai rambut kepalanya. Dia tak ada rambut di kepala. La sya'ra. Tidak ada rambut di ra'sihi. Di kepalanya. Maka dia boleh hanya dengan menjalankan ataupun menggerak-gerakkan pencukur di atas kepalanya. Kepalanya dia tu tak ada rambut. Boleh dikatakan botak. Jadi caranya adalah menggerak-gerakkan ataupun menjalankan pencukur di atas kepalanya. Mana buat sedikit gerakan di atas kepala. Walaupun tidak ada rambut. Tapi dengan syarat, diikut syarat yang ketiga tadi. Rambut selain kepala. Rambut selain kepala. Rambut juga dijanggut bagi lelaki. Rambut selain kepala seperti janggut dan sebagainya tidak dapat menggantikan rambut kepala. Berbeza. Jadi mestilah kepala sahaja. Okey. Itu untuk beberapa wajib haji. Selain rukun ada 3 perkara. Okey. Yang seterusnya wasunanul haji sab'un. Wasunanul
haji sab'un. Adapun sunat-sunat haji dan umrah itu ada 7. Adapun sunat-sunat haji itu dan umrah ada 7. Wa sunanul haji sab'un. Yang pertama, ahaduha al-ifradu, iaitu mengerjakan ifrad. Apa yang dimaksudkan dengan mengerjakan ifrad ni? Wa huwa taqdimul hajji 'ala al-umrati bi an yuhrima awwalan bil hajji min miqatihi wa yafrara minhu. Okey. Mengerjakan ifrad iaitu mendahulukan mengerjakan ihram haji daripada mengerjakan ihram umrah. Iaitu seseorang mengerjakan ihram haji terlebih dahulu dari miqatnya haji. Sesudah selesai mengerjakan haji, summa yakhruju an Makkah ila adna al-hilli fa yuhrimu bil umrati wa ya'ti bi amaliha walau akasa lam yakun mufridan. Selesai mengerjakan haji, kemudian hendaklah terus keluar dari Mekah menuju tanah halal, miqat yang lebih dekat. Lalu ihram umrah disertai mengerjakan amalan-amalan dalam umrah. Jika seseorang, yang ni tengok ke surat 152. Okey. Jika seseorang melakukan sebaliknya mengerjakan umrah dahulu baru haji, maka ia tidak didapat, maka ia bukanlah dikatakan sebagai ifrad. Itu adalah sunat-sunat haji ataupun umrah. Yang pertama tadi ialah mengerjakan ifrad. Kita tengok yang kedua, wasani at-talbiyatu, iaitu membaca talbiyah. Wa yusannul ikhsaru minha fi dawamil ihram wa yarfa'u ar-rajulu sawtahu biha wa lafzuha labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lakal labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Wa idza faragha min at-talbiyati shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala Allah ta'ala al-jannata wa ridwanah wa wasta'aza bihi minan nar. Membaca talbiyah, itu yang kedua, membaca talbiyah. Di dalam membaca talbiyah disunatkan wa yusannu, disunatkan al-ikhsaru, memperbanyakkannya selama mana dalam ihram, dan juga disunatkan mengeraskan suaranya. Wa yarfa'u ar-rajulu sawtahu biha, mengeraskan ataupun wa yarfa'u ni meningkatkan, menguatkan lagi suaranya. Adapun ucapan talbiyah iaitu sebagaimana yang berikut. Ni adalah lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Yang membawa maksud, aku datang, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala puji nikmat milikmu, begitu pula kerajaan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Okay, jadi ketika telah selesai, wa iza farara minal talbiyah, ketika telah selesai dari membaca talbiyah, maka hendaklah pula kita mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alallahu ta'ala, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannata wa ridwanah, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat masuk syurga dan mendapatkan redanya. Wasta'aza bihi minan nar, dan mendapat keredaannya serta terpelihara daripada api neraka. Itu yang kedua, talbiyah. Yang ketiga, wasalis tawaful qudum. Tiga tadi adalah tawaful qudum, iaitu kedatangan. Tawaf qudum ni dikhususkan wa yakhtassu bihaji dakhala Makkah. Okay, dikhususkan kepada orang yang haji sewaktu memasuki Mekah, sebelum qabla al-wukuf, sebelum wukuf di Arafah.
Okey, baiklah. Itu sahaja untuk hari ini kita belajar untuk apa ni